masing bila masuk kelas cikgu, kita ikhlaskan dekat dalam diri kita yang kita nak belajar, kita korbankan sikit 2 jam. Kai, okey Kai, kita belajar 2 jam ni okey? Okey. Okey, Fortia, cikgu nak mulakan boleh Fortia? Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dahulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, An Alisara ada tak kat situ? Cikgu tak senanglah An Alisara. An Alisara ada ke? Ada cikgu. Ada. Okey. Jadi cikgu akan teruskan kepada kelas kita. Cikgu harap masing-masing dah bersedia. Okey, jadi yang pertama sekali cikgu akan recap balik apa yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, jadi yang kita nak tutup hari ni adalah satu bab yang namanya bab 1, tajuknya adalah bercakap tentang indeks. Indeks tu apa? Indeks tu adalah kuasa. Indeks ni datang bila? Bila indeks ni datang? Indeks ni datang daripada pendaraban yang berulang. Pendaraban berulang. Kalau dia berulang 3 darab 3, dia berulang 2 kali, kita tulis dia 3 kuasa 2. Kalau dia huruf pula, Y darab Y darab Y, dia berulang sebanyak 3 kali dan semuanya darab. Jadi kita tulis Y kuasa 3. Jadi mana indeks dia? Okey, cikgu akan ambil Y kuasa 3 ni, cikgu zoom Y kuasa 3. Y yang besar ni nama dia sebagai nombor asas. Ataupun kalau kamu pening, cikgu bukan huruf ke? Tak apalah, cikgu tak tulis nombor. Cikgu cakap dia adalah asas. Dan yang 3 dekat atas ni nama dia indeks. Kalau nama lain dia power ataupun nama lain dia kuasa, power of 3. Bila kita dah tahu dia kuasa berapa, baru kita boleh cakap kita tukar indeks tu jadi power of 3. Kalau kamu tak tahu dia punya kuasa, janganlah kamu cakap index of 3. Salah. Daripada penggunaan ayat dekat situ salah. Bila kita dah tahu kuasa, baru kamu boleh gantikan perkataan indeks ni dengan power. Kalau dia kuasa 5, power of 5. Kalau kuasa 5, okey, kuasa 5 lah kalau bahasa Melayu. Tak ada orang cakap indeks dia 3, indeks dia 5. Tak ada orang cakap macam tu. Cumanya nak nampakkan dekat sini, yang kuasa ni, yang nombor kecil ni adalah nombor indeks. Sampai situ dulu. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey, jadi dalam indeks dia ada 5 rule. Dia ada 5 rule. 5 rule dalam indeks. Cikgu pergi kepada whiteboard lain. Okey, ni nota-nota cikgu salin tau. Okey, jadi dalam indeks dia ada 5 rule. Rule ni adalah kalau dalam bahasa Melayu kita cakap dia hukum. Jadi ada 3 dah hukum yang kita dah belajar sama-sama pada minggu lepas. Apa hukum tu? Okey, yang pertama adalah AM darab AN sama dengan AM tambah N. Ni kita dah belajar dah minggu lepas. Yang kedua, kita belajar AM bahagi AN. Dia akan jadi AM tolak N. Kita dah belajar juga minggu lepas. Dan yang ketiga adalah AM dalam kurungan N dibaca dalam keadaan AM darab N. Yang ini kita dah belajar pada minggu lepas. Tapi cikgu takkan mula terus kepada hukum baru. Hukum baru kita adalah nombor 4, 1 per A kuasa 3. Kuasa N, sorry. Kuasa 3 pula. A kuasa N dibaca dalam keadaan A kuasa negatif N. Dan yang terakhir adalah A punca kuasa. MN dibaca dalam keadaan A M per N.
Okey. Jadi cikgu akan ajar dulu. Okey, kelas kita sampai pukul 7. Kamu tahulah kamu dah baca dekat WhatsApp. Okey. Jadi awal kelas kita lebih kurang 1 jam ataupun cikgu pergi kepada bawah 1 jam, cikgu akan recap balik macam mana nak gunakan formula ataupun rule 1 sampai 3. Kita akan recap balik. Sebab cikgu tak boleh nak cakap semua orang ingat. Dan seterusnya kelas kita akan dihabiskan dengan 2 lagi rule. Kita akan belajar 2 lagi rule dekat hujung kelas. Jadi macam yang cikgu bagi tahulah, cikgu nak recap ni cumanya dekat sini cikgu akan gunakan cikgu punya soalan sendiri. Jadi cikgu nak masing-masing buka buku nota. Buku tulis. Sebab cikgu nak recap, cikgu nak ambil soalan yang mudah dan soalan yang senang faham. Okey. Jadi semua, boleh ke cikgu nak mula recap? Boleh. Okey, baik. Ada. Okey. Aziz ada ke? Apa jerit tadi? Okey. Jadi kita akan mula recap balik. Recap ni maksudnya kita ingat balik. Kita ulang kaji balik sama-sama. Kita akan pergi kepada rule nombor 1. Okey, rule nombor 1 dekat sini kita fokus kepada AM darab AN sama dengan AM tambah N. Jadi dekat sini kita akan buat beberapa soalan. Kita akan buat 4 soalan. Jadi soalan ni cikgu akan bagi. Cikgu akan bagi. Dan cikgu akan bagi 2 contoh. Kamu jangan risaulah. Okey. Jadi apa yang kita boleh nampak dekat sini adalah daripada darab menjadi tambah. Okey, cikgu akan tunjukkan 3x kuasa 2y darab 7x y kuasa 5. Okey, jadi contoh yang pertama ni cikgu nak kamu betul-betul mahir menggunakan darab jadi tambah. Jadi dekat sini 3 darab dengan 7. Kita selesaikan nombor dulu. Kita selesaikan nombor dulu. 3 darab 7 kita asingkan kepada satu tempat. Kita asingkan nombor, ingat cakap cikgu. Nombor asingkan duduk satu tempat. Baru kamu cari yang mana huruf dia sama. Contoh dekat sini ada X. Dekat sini ada X. Bila dia ada X dekat situ, kita boleh gabungkan. Mana? Darab jadi tambah. Sini kuasa 2. Dan sini tak nampak kuasa. Kalau tak nampak kuasa, kita letak kuasa berapa semua? 1. Ya, pandai. Kita letak kuasa 1. Jadi dekat sini kamu jangan ragu-ragu. Kamu boleh terus buat. 2 darab 1. X kuasa 2 darab X kuasa 1 dibaca dalam keadaan X. 2 tambah 1. Kita gabungkan terus. Kemudian yang seterusnya kita cari Y. Y dia dekat sini, Y dia dekat sini. Tak nampak kuasa, letak 1. Jadi tulis Y, tambahkan dia punya kuasa sebab apa? Sebab dia dalam keadaan darab. Jadi dekat sini 1, dekat sini 5. Kita baca 1 tambah 5. Inilah rule dia yang daripada atas ni. Okey. Jadi nak selesaikan macam mana? Selesaikan kita punya nombor. Kita selesaikan macam biasa. 3 darab 7. Kita selesaikan terus tekan kalkulator 21. X. X 2 tambah 1 dapat 3. Y 1 tambah 5 dapat 6. Ini jawapan kita. Jelas ke semua? Untuk contoh yang pertama boleh faham? Okey ke semua? Untuk contoh yang pertama boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi itulah dia contoh yang pertama. Cikgu nak semua orang betul-betul boleh faham contoh yang pertama ni. Okey. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Cikgu letak benda yang sama. -5
A kuasa 5, B kuasa 7. Darab. Darab. Lepas tu cikgu buat negatif 2, A kuasa negatif. Naklah negatif 5. Negatif 2, Y kuasa 2. Cikgu nak pergi kepada contoh yang kedua. Salin tahu semua tahu. Ni tak ada dalam buku modul tahu. Ni ada dalam buku tulis sebab cikgu nak recap balik. Okey. Jadi dekat sini ingat step pertama apa? Kita asingkan kita punya nombor. Nombor dia apa dekat sini? Nombor dia ada negatif 5 dengan negatif 2. Asingkan daripada huruf. Maksudnya kita selesaikan dulu letak dalam kurungan negatif 5 darab negatif 2. Baru kita pakai rule ni. Darab A untuk yang asas dia A. Untuk yang asas dia A. Sini ada 5. Sini ada negatif 2. Jadi dekat sini kita buat 5 darab. Janganlah confuse pula. Kamu buat je. 5 darab. Darab jadi tambah. Bila ada huruf negatif, masukkan sahaja negatif 2. Tak payah kamu nak rasa macam, salah ke aku buat ni? Betul. Yang kita punya fokus sekarang adalah darab ni menjadi tambah. Kenapa ada juga negatif? Negatif ni milik 2. Dia tetap kena ada sebelah 2 tu. Kamu jangan hilangkan negatif. Kalau nombor tu negatif 5, kamu tak boleh saja-saja buang dia punya negatif. Okey. Habis. Okey. Dekat sini kita pandang pula huruf yang kedua. Kita ada B. Alamak, Y pula dah. Sorry. Ni B Okey. Kita ada B dengan B. Dekat sini kita tengok dia punya kuasa 7 darab 2. Maksudnya B kuasa 7 darab B kuasa 2. Kita baca dalam keadaan B 7 tambah 2. Kita selesaikan. Kita selesaikan yang dalam kurungan untuk nombor tekan kalkulator. Negatif 5 darab negatif 2 dapat 10. Tulis je 10. Kemudian A 5 tambah tolak 2. Kamu akan dapat 3. B. B. 7 darab 2 kamu dapat 9. Jadi jawapan akhir ni kamu tak perlu dah nak tulis darab. Okey. Daripada 2 contoh yang cikgu tunjuk ni, semua jelas ke 2 contoh yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Kai, boleh faham ke Kai? Boleh. Okey, bagus. Portia boleh faham Portia? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, 2 contoh cikgu nak buat. Cikgu kalau boleh nak buat sikit je. Kita buat sikit je lah. Kita buat 2 je lah. Okey, kita buat 2 latihan. Kita tengok masa. Takut tak cukup masa. Okey, jadi daripada sini, cikgu nak kamu cuba buat. Soalan yang pertama adalah, cikgu akan selesaikan. Cikgu nak kamu buat. Negatif 5 darab. Negatif 5. A kuasa 3. Y kuasa 5 darab 7. A kuasa 7. B kuasa 2. Okey, cuba sekarang kamu buat soalan yang pertama. Hantar dekat cikgu. Cikgu. Ya. Yang A tu kuasa apa tu? Yang 7. A bahagian 7 tu. Ni A kuasa 7. Okey. Okey. Okey, buat terus 2 latihan ni. Latihan pertama, latihan kedua. Dah siap dua-dua, hantar dekat cikgu.
Wish, buat cikgu punya kilat ni. Dengar ke kilat cikgu? Ke tak dengar? Tak. Tak. Dengan hujan lebat. Yang cikgu negatif 5A kuasa 3 Y kuasa 5. Betul? Ya Allah. Sorry. Ni Y. Kalau dah buat tak apa. Betul je. Tak payahlah. Tak payah tukar lah. B je. Bagus. Pandai. Buat je yang tadi macam tu je. Cikgu Jok Portia. Pandai. Okay, cikgu tunggu kawan yang lain kejap Okay, 2 minit lagi semua. Okay, hantar kat cikgu Wafi, dapat buat dah tu Wafi. Tengah buat tu. Tengah buat. Okay, bagus. Buatlah peti. Dorani, dapat buat tak tu Dorani? Dapat. Okay. Buat dua-dua Buat dua-dua. Okay, 1 minit lagi. Kai, dapat buat tak tu Kai? Dah buat. Okay. Bagus Hafif. Okay, jadi kena buat tau semua. Jadi sebab soalan dia senang je. Okay, jadi habis dah masa. Sekarang dah pukul 5.28. Cikgu akan selesaikan latihan pertama dengan latihan kedua. Okay, jadi dekat sini kita akan selesaikan. Yang pertama sekali, cikgu ajar dah. Bila ada nombor, asingkan awal-awal nombor dengan huruf. Maksudnya apa? Kita tengok latihan yang pertama. Okey, dekat sini ada negatif 5. Dekat sini ada 7. Oh, dia ada 2 nombor. Jadi bila dia ada 2 nombor, terus asingkan. Buka satu kurungan khas untuk nombor. Negatif 5 darab 7. Itu kalau ada nombor. Kemudian
kita buat darab, baru kita asas dia sama. Okey, contoh dekat sini kita ada A. A dengan A. A kuasa 3 darab A kuasa 7. Maksudnya apa? Kita boleh gabungkan. 3 tambah 7. Habis A. Darab Y. Y dia tak ada. Jadi bila tak ada, kita salin balik. Darab B. B pun tak ada. Jadi salin balik. Jadi dekat sini, kita selesaikan nombor yang dalam kurungan. Negatif 5 darab 7. Kita dapat negatif 35. A. 3 tambah 7 dapat 10. Oh, Y dia. Y dia tak ada nak tambah apa-apa. Y kuasa 5. B kuasa 2. Ini sahaja jawapan yang pertama. Jelas ke semua untuk soalan yang pertama? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Kalau dia ada partner, contoh dekat sini, kita nampak A partner dengan A. Maksudnya asas dia sama. Kita gabungkan. Tapi kalau dia tak ada macam Y, dia tak ada. Jadi tinggalkan je Y tu. Tak payah nak tambah apa-apa. B pun sama. Oh, B. Kalau kamu tengok, B dekat kanan tak ada. Dekat kiri tak ada. Kat kanan ada. Jadi jangan tinggalkan B tu. Tulis seterus B tu. Diorang ni jelas ke untuk latihan yang pertama? Boleh faham? Boleh, boleh. Okey, bagus. Okey, latihan yang kedua. 1/2 ada nombor. Darab 100 ada nombor. Jadi buka satu kurungan untuk kamu selesaikan dua nombor ni. Buka satu kurungan 1/2 darab 100. Kemudian darab baru kamu cari yang mana asas dia sama. Senang cerita mana satu huruf dia sama. Yang sama dekat sini adalah X dengan X. Jadi kita ambil dia kat sini 7 dengan kat sini 3. Jadi dekat sini kita akan dapat X 7 tambah 3. Darab. Lepas tu kita tengok pula huruf yang sama seterusnya. Kita ada Y dengan Y. Jadi dekat sini kuasa dia 5. Dekat sini kuasa dia negatif 2. Gabungkan Y. Sini 5. 5 tambah ni negatif 2. Negatif 2. Tulis saja negatif 2. Okey. Jadi cikgu teruskan. 1/2 darab 100. 1/2 darab 1/2 darab 100. Kamu tekan kalkulator elok-elok, kamu akan dapat 50. X 7 tambah 3 dapat 10. Y 5 tambah tolak 2 kamu dapat 3. Ini jawapan latihan nombor 2. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh go, boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi cikgu harap jelas. Kita dah habis recap untuk yang pertama. Ini cikgu buat tik. Maksudnya cikgu dah habis recap. Cikgu dah habis ulang kaji untuk rule yang pertama. Okey, habis dah. Okey, yang seterusnya cikgu akan recap. Cikgu langkah rule yang kedua, cikgu pergi kepada rule yang ketiga. Jadi masing-masing, cikgu akan gabungkan rule pertama tambah rule ketiga. Mana? Ini rule pertama, ini rule ketiga. Cikgu akan gabungkan soalan untuk buat rule pertama tambah rule yang ketiga. Susah ke? Tak susah. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Sebelum cikgu nak gabungkan, cikgu kena confirmkan. Ini adalah rule yang pertama. Okey, semua orang jelas ke untuk rule yang pertama ni? Boleh faham? Boleh. Okey, seorang je boleh. Mana yang lain suara? Nak dengar suara sikit. Boleh faham ke rule yang pertama ni? Boleh. Okey.
Kamu semua ngantuk ke ni? Cikgu nak dengar suara ramai sikit. Rule pertama, Boleh, semua bro, boleh boleh. faham ke? Okey. Jadi rule yang pertama ni penting. Okey. Lepas ni, kita akan pergi kepada rule pertama tambah rule ketiga. Kita akan buat. Rule pertama adalah datang daripada A. A. M darab A, N. Kita akan baca A, M tambah N. Manakala rule yang ketiga adalah bila kamu nampak kurungan, baca je A, M darab N. Cikgu akan gabungkan satu soalan untuk buat yang mana soalan tu ada dua-dua rule ni. Rule yang pertama dengan rule yang ketiga. Jadi, macam mana soalan dia? Masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, kalau cikgu tulis 3. X kuasa 5. Y kuasa 2. Cikgu just tambahkan kurungan. Cikgu letak kuasa 2. Darab. Darab. Cikgu letak 7 darab dengan X. Y kuasa 3 dalam kurungan kuasa 3. Jadi dekat sini macam mana nak buat ni? Okey. Jadi bila kita berhadapan dengan soalan macam ni, kita kena selesaikan dahulu kurungan. Selesaikan kurungan. Jadi bila kamu nak selesaikan kurungan, rule pertama dia tak ada pun bercakap pasal kurungan. Rule yang ketiga baru ada bercakap pasal kurungan. Jadi tips yang cikgu bagi ni nota salin tau. Guna rule ketiga. Hukum ketiga. Jadi, macam mana? Kita pendaraban antara indeks. Darab kuasa. Jadi, dekat sini, step yang pertama bila kita nak selesaikan rule yang ketiga, darab kuasa. Jadi, yang paling penting adalah kita nampakkan kuasa yang ada di dalam kurungan. Contoh 3, kamu tak nampak kuasa dia. Kamu kena adakan kuasa dia. 3 kuasa 1. 7, kamu tak nampak kuasa dia. Adakan dulu kuasa dia. 7 kuasa 1. X, kamu tak nampak kuasa dia. Adakan kuasa dia. X kuasa 1. Itu step yang pertama. Jadi dekat sini, kita nampakkan kuasa dia. Nampakkan kuasa bagi dalam kurungan. Jelas ke semua? Step pertama boleh faham? Okey ke? Step pertama boleh faham ke? Okey, baik. Boleh. Okey. Bagus. Jadi, barulah kamu gunakan rule ketiga. Macam mana nak guna rule ketiga ni? Okey, kita nampakkan 1 darab dengan 2. Kita dapat 3 kuasa 2. X, kita darab. Kurungan ni masuk darab. 5 darab 2. Kita dapat 10. Y, kita darab. 2 darab 2. Kita dapat 4. Baru kita letak. Ni darab ni kamu salin. 7 kuasa 1 darab kuasa 3. Kita akan dapat 1 darab 3. Kita dapat 3. X, sama juga. Kuasa 1 darab 3. Kita dapat 3. Y, kuasa 3 darab 3. Kita dapat 9. Jadi dekat sini, kita gunakan rule A kuasa M. Dalam kurungan N dibaca dalam keadaan A, M darab N. Jelas ke semua untuk yang kedua, yang step kedua cikgu buat ni, boleh faham? Boleh faham ke semua step yang kedua? Tak dengar suara lah. Boleh faham ke step yang kedua? Boleh. Okey, bagus. Step yang seterusnya, baru kamu buat rule yang pertama. Rule pertama maksudnya kamu selesaikan darab. Macam mana? Okey, tengok kat depan.
3 kuasa 2 dengan 7 kuasa 3. Nombor kan ni, jadi kamu asingkan dulu. Buka satu kurungan untuk nombor. 3 kuasa 2 darab 7 kuasa 3. Darab. Lepas tu kamu cari yang asas dia sama. X dengan X. Kuasa dia yang kat sini 10. Kuasa dia dekat sini 3. Kita baca dalam keadaan 10. Ingatkan X darab rupanya. Okey, X. 10 darab jadi tambah. Tambah 3. Itu untuk X. Darab pula untuk Y. Sini Y. Sini Y. Kuasa dia 4. Kuasa dia 9. Jadi kita baca Y. Y kuasa 4. Darab jadi tambah. Sini 9. 4 tambah 9. Jadi dekat sini kita dah mula pakai AM darab AN dibaca dalam keadaan AM tambah N. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Okey ke? Nak dengar Boleh. suara sikit? Okey? Okey. Okey. Jadi, kita selesaikan dulu nombor yang ada dalam kurungan. 3 kuasa 2 darab 7 kuasa 3. Kamu tekan je. Oh, dapat besar. Dapat 3087. Tak apalah. Asalkan kamu jawab tu betul. Lepas tu X. 10 tambah 3 dapat 13. Lepas tu Y. 4 tambah 9 pun dapat 13. Jadi, inilah jawapan dia. Jelas ke semua yang cikgu ajar dekat depan ni? Boleh faham? Okey ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Alamak, layu lah semua. Puasa lah ni. Inilah bukti kamu puasa, dah layu ni. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak kamu semua cuba buat beberapa soalan. Soalannya, jap cikgu cari. Ada ramai yang tak dapat buat sebenarnya hari tu. Ya, semua cikgu cari. Oh, tak apalah. Cikgu buatlah. Malah cikgu nak cari. Okey. Jadi, masing-masing kita akan buat 2 soalan. Soalan yang pertama adalah negatif 2, A kuasa 3, Y kuasa negatif 2. Lepas tu kuasa 2. Darab. Darab dengan 5. A kuasa 2, Y kuasa 3 dalam kurungan kuasa 2. Okey, cuba selesaikan soalan yang pertama. Kita buat 2 soalan. Ni soalan pertama. Soalan yang kedua adalah cikgu buat 3. C lah. C kuasa 5. D kuasa 2. Lepas tu dekat sini kuasa 3. Darab 2CD kuasa 2. Okey, cuba buat soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Boleh ke kita cuba buat soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2? Boleh. Boleh. Okey, baik. Cuba selesaikan. Cikgu. Ya. Maksudnya lepas buka kurungan baru selesaikan lah. Lepas kita buka kurungan semua ni baru boleh Ya, selesaikan. betul. Betul. Ni. Ikut step yang warna biru, warna hijau, warna hitam.
Okay, dahsyat hantar kat cikgu Bagus. Portia dah hantar. An Alisara dah hantar. Afiuddin dapat tak tu? Dapat aku tapi tengah buat aku. Okey. Okey, 2 minit lagi. Okey, bagus. Afif dah hantar. 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Senang ke susah ni? Cikgu nak dengar lah. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan 1 dengan soalan 2. Jadi cikgu nak masing-masing tengok dan comparekan dengan jawapan yang kamu dapat. Okey, jadi yang tengah buat boleh je terus hantar dekat cikgu. Jadi cikgu ada masa cikgu sebab cikgu nak selesaikan. Okey, Kai. Okey, jadi cikgu nak jawab soalan nombor 1. Boleh ke semua? Cikgu nak mula jawab soalan nombor 1. Boleh ke? Boleh. Okey, jadi bersuara sikit. Dah lah masing-masing tutup kamera ni. Tak bersuara pula ni. Jadi masing-masing cikgu akan selesaikan soalan nombor 1. Okey, yang pertama sekali kita nampakkan dia punya kuasa. Sini negatif 2. Ada kan juga dia punya kuasa? Kuasa 1. A kuasa 3, Y kuasa negatif 2. 5. Nampakkan dia punya kuasa. Kuasa 1. Okey. Selesai step yang pertama. Lepas kita nampakkan dah dia punya kuasa, barulah kita pakai rule nombor 3. Rule nombor 3 adalah 1 darab dengan 2, kita dapat negatif 2. 1 darab 2, kuasa 2. A kuasa 3 darab 2. 3 darab 2 dapat 6. Y negatif 2 darab 2, kita dapat negatif 4. Kita buka kurungan. Darab 5. 1 ni darab dengan 2, kita dapat 2.
A. 2 ni darab dengan 2. Kita dapat 4. Kita teruskan yang terakhir. Y. Kuasa 3 darab dengan 2. Kita dapat 6. Habis step yang kedua. Kita buka kurungan. Step pertama nampakkan kuasa. Step yang kedua kita buka kurungan. Step yang ketiga kita selesaikan macam rule nombor 1. Kita nampak nombor negatif 2 dengan 5 ni bagi dia duduk satu tempat. Negatif 2 kuasa 2 darab 5 kuasa 2 bagi dia duduk satu tempat. Darab. Lepas tu kita tengok ada A. Sini pun ada A. Jadi kita boleh gabungkan. Kita boleh gabungkan. Sini 6. Darab jadi tambah. Tambah 4. Ambil 6 tambah dengan 4. Y. Sini adalah Y. Dan ni pun adalah Y. Ini kuasa negatif 4. Ini kuasa 6. Jadi kita tambahkan sebab dia darab. Negatif 4 tambah 6. Lepas tu kita selesaikan. Kita selesaikan. Negatif, Adlan ada hari ni. Adlan nak pergi terawih ni. Negatif 2 kuasa 2. Ramai buat silap. Negatif 2 kuasa 2 adalah, ingat, kurungan dia tu negatif 2. Jadi kamu kena letak kurungan negatif 2 kuasa 2. Darab 5 kuasa 2. Siapa tak letak kurungan tu dikira salah. Cikgu pernah ada ajar. Kalaulah nampak dia dalam keadaan negatif dan dia dalam keadaan ada pecahan, dekat situ kamu kena letak kurungan. Jadi dekat sini cikgu ingatkan kat kamu. Sebab tu cikgu tulis kurungan. Jadi negatif 2 dalam kurungan kuasa 2 darab 5 kuasa 2 tekan kalkulator kamu akan dapat 100. Siapa yang tak buat kurungan dia dapat negatif. Siapa tak dapat negatif tu salah. Okey. A tambahkan 6 tambah 4 10. Y negatif 4 tambah 6 dapat 2. Inilah jawapan soalan nombor 1. Jelas ke semua soalan nombor 1? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, soalan nombor 2. Macam biasa, nampakkan kuasa. 3 kuasa 1, 2 kuasa 1, C kuasa 1, D kuasa 1. Buka kurungan. Cikgu buat laju sikit. 3. 1 darab 3 dapat 3. C. 5 darab 3 dapat 15. D. 2 darab 3 dapat 6. Darab 2. 1, 1, 1. 1 darab 2, 2. C. 1 darab 2, 2. D. 1 darab 2 pun 2. Kemudian dekat sini kita sekalikan. 3 kuasa 3 darab 2 kuasa 2. Kemudian C. Ni 15. Sini 2. 15 tambah 2. Darab D. 6. Sini 2. 6 tambah 2. Okey. Kemudian kita tekan kalkulator. 3 kuasa 3 darab 2 kuasa 2. Kamu akan dapat 108. Tekan sebiji je. Lepas tu C. 15 tambah 2 dapat 17. D. 6 tambah 2 kita dapat 8. Inilah kita punya jawapan nombor 1 dan nombor 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Seorang je boleh. Nak dengar sikit yang lain? Boleh ke? Tak ni? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh ke? Boleh. Baik. Ya Allah, masing-masing. Kenapa ni lemah sangat ni? Okey. Jadi, dekat sini kita dah recap untuk step pertama dengan yang nombor 3. Sekarang cikgu nak tambah nombor 2. Cikgu nak tambah nombor 2. Okey, tambah nombor 2 dekat sini cikgu nak nampakkan dia dalam keadaan bahagi. Jadi cikgu akan selesaikan. Cikgu akan tunjuk satu contoh. Contoh mudah. Contoh mudah. 2x y dalam kurungan kuasa 2 darab 3x kuasa 2 y. Per dengan cikgu buat 2x lepas tu cikgu buat y.
Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan gabungkan rule nombor 1, rule nombor 2, rule nombor 3. Step dia. Yang pertama sekali, kalau kamu nampak dalam soalan tu ada kurungan, tanpa fikir panjang, kamu terus pakai rule nombor 3. Dia tak ada syarat. Mesti nombor 1 dulu, mesti nombor 2 dulu, mesti nombor 3 dulu. Tak. Step yang pertama, kalau nampak kurungan, kita selesaikan kurungan dahulu. Kita selesaikan kurungan dahulu. Nak selesaikan kurungan, pakai formula ni, kita akan baca dia A kuasa M darab N. Jadi ada satu je kurungan dekat sini. Jadi bila ada satu sahaja kurungan dekat situ, kita buka lah yang satu kurungan tu. Jadi dekat sini cikgu buka kurungan. Ingat, bila kita nak buka kurungan, nampakkan kuasa dia. Sini kuasa 1, sini kuasa 1, sini kuasa 1. Jadi dekat sini 1 darab dengan 2. Kita akan dapat 2 kuasa 2. 1 ni juga darab dengan 2. Kita akan dapat X kuasa 2. Lepas tu Y. 1 darab dengan 2. Kita dapat Y kuasa 2. Dekat situ kita dah belajar cara buka kurungan. Jelas ke semua? Boleh faham step yang pertama? Boleh. Baik. Oi, diam. Okey, jadi dekat sini, bila kita ada dalam keadaan fraction, kamu selesaikan dulu AM darab AN. Dia akan dibaca dalam keadaan AM tambah N. Selesaikan dulu kalau ada darab. Kita selesaikan dahulu darab. Ini memang dia punya step. Ini memang dia punya step. Jadi nak selesaikan dia punya darab, kita buat macam biasa. Ni nombor dengan nombor. 2 kuasa 2 darab 3 dalam kurungan. Darab X. Ni kuasa 2, ni kuasa 2. 2 tambah 2. Darab Y. Sini kuasa 2, sini kuasa 1. 2 tambah 1. Macam tu cara kita buka kurungan. Jadi dekat sini, kita akan pergi kepada 2XY. Okey, 2 kuasa 2 darab dengan 3, kamu akan dapat 12. X. 2 tambah 2, kita dapat 4Y. 2 tambah 1 dapat 3. Dan akhir sekali 2XY. Jadi dekat sini baru kamu pakai rule nombor 2. A kuasa M bahagi A kuasa N dibaca dalam keadaan A. M tolak N. Itu dia. Jadi dekat sini nombor dulu. 12 dengan 2 bahagi macam biasa. 12 bahagi 2 dapat 6. Okey, pecahan. Kita ada yang pertama X dengan X. Atas tolak bawah. Atas tolak bawah. Jadi dekat sini dia kuasa 4. Sini kuasa 1. 4 tolak 1 kita dapat X kuasa 3. Y atas tolak bawah. 3 tolak 1. Jadi dekat sini kita akan dapat Y kuasa 2. Kenapa cikgu cakap atas tolak bawah? Sebab kalau ini kita nak tukarkan kepada fraction, nombor pertama dekat atas, nombor kedua dekat bawah. Dia dibaca juga dalam keadaan A kuasa M tolak N. Okey, inilah jawapan dia. Salin tau ni tau. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk contoh dekat depan? Boleh faham? Boleh. Habis. Ya, cikgu nak dengar. Yang lain mana suara? Yang lain mana suara ni? Jelas ke semua untuk contoh ni? Jelas cikgu. Okey. Kai, jelas ke Kai? Tengok. Diam dah. Cikgu nak tanya Derani, jelas ke Derani?
Jelas, jelas. Okey. Portia. Portia, jelas ke Portia? Jelas. Okey. Jadi, kita akan cuba buat satu soalan. Kita akan cuba buat satu soalan. Daripada yang cikgu ajar tadi, daripada yang cikgu tunjuk tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan H ni. Kalau kamu buat soalan ni sebenarnya kamu dah boleh kuasai rule pertama, rule kedua dengan rule ketiga. Kamu dah boleh nampak dah macam mana nak gunakan kurungan, nak selesaikan kurungan. Macam mana nak selesaikan darab. Macam mana nak selesaikan bahagi. Itu objektif cikgu recap. Kalau tak, cikgu tak recap. Sebab kalau kamu faham 3 benda ni, kamu faham juga cara-cara yang lain nanti. Tinggal tambah 2 lagi rule, habis dah kelas untuk bab 1. Okey. Jadi, cuba selesaikan soalan ni. Ikutlah contoh yang cikgu bagi. Ikut step tu. Yang penting cuba buat. Boleh ke masing-masing cuba buat yang cikgu petakkan tu? Boleh. Okey, baik. Hafif, boleh ke Hafif? Mana Hafif ni? Qayyim, boleh ke Qayyim? Boleh. Cuba buat semua. Dahsyat hantar kat cikgu Hantar kat WhatsApp. Okey, bagus. Dah ada yang dah dapat.
Okey, bagus Portia. An dapat tak tu An? Tengah buat. Tengah buat. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi masa lah. Cikgu bagi masa. Okey. Okey, hantar. Okey, 2 minit lagi. 2 minit je cikgu bagi masa. Saya Datul. Saya Datul dapat buat tak tu? Saya Datul. Okey, bagus. Adlan dapat ke Adlan? Dah hantar. Okey, baik. Wafiuddin dapat tak tu? Tengah buat. Okey, bagus. Afiq dah hantar. 1 minit lagi cikgu bagi peluang. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, masing-masing ada tak ni? Cikgu nak mula buat soalan ni. Nak dengar suara Ada sikit. ada. Okey, baik. Ada. Baik. Okey, jadi dekat sini cikgu sebenarnya sebenarnya lah cikgu sangat tinggilah harapan cikgu untuk kamu boleh buat soalan ni. Sebenarnya kalau kamu faham apa yang step dari cikgu ajar, mula-mula apa? Mula-mula cikgu ajar kamu cara nak buat darab biasa. Lepas tu cikgu tambah kurungan. Nampak? Ada 2 soalan. Lepas tu dekat sini baru cikgu tambah pecahan. Iaitu bahagilah. Cikgu tak terus direct kepada soalan ni. Cikgu buat satu-satu. Jadi kalau kamu fokus sebenarnya kamu boleh buat. Sebab cikgu dah tunjuk, cikgu tak ada langkah apa-apa step pun. Jadi cikgu akan selesaikan. Cikgu akan salin balik dia punya soalan. 2x kuasa 3 y kuasa 4 dalam kurungan kuasa 4 darab kurungan 3x y kuasa 2 kuasa 3. Okey, lepas tu kita akan pergi kepada 36 x kuasa 10 y kuasa 12. Yang pertama apa? Yang pertama kita nampakkan dia punya kuasa. 2 ni kuasa 1, 3 ni kuasa 1, x ni kuasa 1. Okey. Kemudian 1 ni darablah dengan 4. Kita akan dapat 2 kuasa 4. X. Ambil 3 darab juga dengan 4. Kita dapat X kuasa 12. Y. Y. Ini kuasa 4. Darab pula dengan 4. Kita dapat kuasa 16.
darab 3. 1 darab dengan 3. Kita dapat 3. X. Ambil X ni dia kuasa 1 kan. 1 darab dengan 3. Kita dapat 3. Y. Sini 2. 2 darab dengan 3. Kita dapat 2 darab 3 dapat 6. Lepas tu kita buatlah bahagi. Kita tulis balik yang belah bawah ni. Cikgu asingkan sikit, nampak dekat sangat. Okey. Step pertama semua jelas ke? Macam mana cikgu buka kurungan tu? Boleh faham ke? Boleh. Step yang kedua cikgu akan selesaikan. Dekat sini rule yang cikgu pakai A kuasa M dalam kurungan N. Nampak dia ada kurungan tapi kita boleh hilangkan kurungan dia dengan cara M ni darab dengan N yang dekat luar ni. Okey. Jadi yang kedua kat sini cikgu akan selesaikan. Cikgu nampak simbol darab. Cikgu selesaikan tu dulu. AM darab AN sama dengan AM tambah N. Dengan simbol darab boleh hilang. Syarat dia kita buat tambah. Maksudnya fokus kita kat sini. Tadi kurungan. Kita nak hilangkan kurungan ni tadi. Ya, kamu tengok. Sekarang tak ada dah kurungan. Sekarang fokus kita nak hilangkan darab. Jadi pakai rule ni. Kamu hilang darab. Jadi, okey kita tengok. Nombor dengan nombor duduk dekat satu tempat. Buka kurungan 2 kuasa 4 darab 3 kuasa 3 dalam kurungan. Lepas tu darab dengan X. X ni kuasa 12. Lepas tu kita terus buat ni X ni kuasa 3 tambah 3. Lepas tu kita buat Y. Y ni kuasa 16. 16 darab jadi tambah. Sini dengan baru kita salin dia punya pecahan yang belah bawah. Tak selesai lagi. Kita baru nak selesaikan. 2 kuasa 4. Kamu tekanlah kalkulator. Kalau tak boleh 2 kuasa 4, tekan 2 kuasa 4 dapat 16. 16 darab 3 kuasa 3. Kat sini kamu akan dapat 432. X, selesaikan 12 tambah 3 ni, kamu dapat 15. Y, selesaikan 16 tambah dengan 6 ni, kamu akan dapat 22. Per dengan, kamu salin balik yang belah bawah yang kita tulis ni. Okey, sampai sini dulu. Sampai sini semua jelas ke? Boleh faham ke? Boleh faham ke sampai sini? Belah bawah sekali. Lama macam mana cikgu Boleh. ni? Okey. Kalau tak faham bagi tahu. Kalau tak faham cikgu boleh terangkan balik. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada step yang terakhir. Cikgu akan pergi kepada step yang terakhir. Cikgu bawa ni atas sikit. Okey. Jadi step yang terakhir dekat sini adalah bahagi. A kuasa M bahagi A kuasa N. Bahagi ni tak ada pun simbol bahagi. Dia boleh juga. Bahagi boleh juga ditulis dalam keadaan pecahan. Jadi kedua-dua ni dia akan jadi M tolak N. Kalau ni kita nampak simbol bahagi ni, ambil nombor awal tolak nombor kedua. Nombor pertama tolak nombor kedua. Kalau dia pakai pecahan macam ni, ambil nombor atas tolak nombor bawah. Jadi dekat sini cikgu selesaikan. Untuk nombor kita bahagi macam biasa. 432 bahagi 36. Kamu dapat 12. X. Nombor atas. Nombor atas. Tolak nombor bawah. 15. Tolak 10. Kamu dapat 5. Y. Ambil nombor atas. 22. Tolak 12. 22. Tolak 12. Kamu dapat 10. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Yang lain mana suara? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Cikgu ulang yang terakhir lah. Dekat sini rule ni tujuan dia nak hilangkan kurungan. Dia nak hilangkan kurungan. Kamu boleh nampak daripada ada kurungan, pergi ke bawah, hilang kurungan dia.
Untuk rule yang ni, dia nak hilangkan darab. Maksudnya dia nak hilangkan tu cara dia selesaikan. Jadi kalau kamu tengok kat sini, darab sampai sini hilang darab dia. Dan akhir sekali, yang belah bahagi ni, dia nak apa? Dia nak hilangkan pecahan. Kalau dia pakai bahagi, maksudnya dia nak hilangkan bahagi. Kalau dia pakai pecahan, maksudnya dia nak hilangkan pecahan. Nampak? Daripada ada pecahan ke bawah sekali, tak ada dah pecahan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Cikgu. Ya. Yang 2 kuasa 4 darab 3 kuasa 3 tu kan? Dia boleh guna kalkulator kan? Boleh. Kalau pening, macam ni cara tulis dia. 2 kuasa 4 darab 3 kuasa 3. Mula-mula kita tekan 2 kuasa 4. Cara tekan dalam kalkulator, 2 topi 4. Kamu akan dapat 16. Darab 3 kuasa 3 adalah dalam kalkulator. Kamu akan dapat 3 kuasa 3. Kamu akan dapat 27. Lepas tu 16 darablah dengan 27. Kamu akan dapat 432. Kalau kita rasa kita tak mampu nak terus tekan kalkulator sebiji macam ni, kita tekan satu-satu. Menjawab ke Wafi? Boleh ke? Buat faham. Okey, bagus. Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu dekat sini? Tak ada. Tak ada Okey, bagus. Yang boleh jawab tu cikgu ucapkan tahniah. Bila kita boleh jawab, dapat pula sebiji macam cikgu tunjuk kat depan. Sebenarnya, cikgu boleh jamin satu benda. Kamu memang betul-betul dah faham dah. Okey. Habis, kita ada lagi 2 rule. Kita ada lagi 2 rule. Rule yang keempat. Rule kedua kita dah belajar. Jadi, masa kelas kita ni singkat. Masa kelas kita lebih kurang 40 minit. Dan 2 rule ni cikgu akan ajar lah. Okey, kita akan pergi kepada rule yang keempat. Kita akan pergi kepada rule yang keempat. Okey, ni rule pertama. Ni rule ketiga. Tadi. Okey, ni rule yang ketiga. Ini adalah gabungan. Gabungan tadi. Mana? Yang ni kita selesaikan. Cikgu bagi contoh. Ini kamu buat latihan. Okey. Seterusnya, dekat sini kita pergi kepada rule keempat. Rule keempat melibatkan kuasa negatif. Kuasa negatif. Okey. Maksudnya kuasa yang hanya ada negatif sahaja. Contoh, A kuasa negatif 5. Dia bukan negatif 5 kuasa 5. Bukan. Negatif A kuasa 5. Bukan. Dia adalah tentang indeks tu. Dia adalah tentang indeks ni. Indeks negatif. Ini adalah tentang rule keempat. Jadi, cara dia adalah rule dia 1/A kuasa N. Dia kalau dia ada negatif N, kuasa N, dia ditulis dalam keadaan A kuasa negatif N. Sebagai contoh, cikgu akan tunjukkan satu contoh. 1/X kuasa 2, bila kita nak bawa X ni naik ke atas, dia akan jadi X kuasa negatif 2. Jelas ke semua? Contoh yang pertama, boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Kamu nampak bila sebenarnya dia dalam keadaan pecahan. Cikgu nak nampakkan kamu. Sebenarnya dekat sini dia adalah dalam keadaan pecahan. Cikgu tak nampak pun pecahan. Nampak sebenarnya ada pecahan. A1. X1. Bila dia kuasa positif dekat belah bawah, kita bawa naik atas, dia akan jadi negatif. Sama juga, bila dia kuasa positif 2 dekat belah bawah, kita bawa dia ke atas, dia akan jadi negatif. Macam tu juga kalau
dia kuasa negatif dekat atas. Okey. Sekejap, cikgu nak confirmkan dulu. Okey. Sekarang ni, contoh yang cikgu tunjuk dekat atas ni, boleh faham ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu terbalikkan. Tadi 1/X ni positif 2. Cikgu buat dia jadi negatif 2. Tadi dekat sini dia positif bawah. Bila kita nak hilangkan, kita nak bawa dia naik atas, dia akan jadi negatif atas. Ini nota, salin, salin. Tapi kalau dekat sini dia terbalik. Negatif bawah, ni salin tau, penting. Negatif bawah. Bila kita bawa dia naik ke atas, macam ni. X kuasa 2. Sebenarnya dia ada per 1, nampak ni. Ni dia akan jadi positif dekat atas. Kalau negatif dekat belah bawah, kalau kita nak hilangkan dia punya negatif, dia akan jadi positif di atas. Dia mesti lawan. Dia mesti lawan. Kalau positif dekat bawah, kita nak hilangkan positif jadi negatif, kita bawa dia naik atas. Kalau negatif tu dekat belah bawah, nak jadikan dia positif, kita bawa pula dia dekat belah atas. Ni nota dia. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh. Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey, kita tengok kepada modul. Kita tengok kepada modul. Okey. Jadi daripada modul ni, cikgu akan tunjukkan beberapa soalan. Kita akan pergi kepada soalan A, B, C, D, E. Tengok, dia nak hilangkan negatif. Ni 6, ini A ni 6 kuasa negatif 1. Bila kamu tak nampak pecahan, sebenarnya dia duduk belah atas. Jadi bila kamu nak buat dia duduk belah bawah, kalau belah atas tu dia dah negatif, jadi belah bawah dia tak perlu ada negatif. Ini jawapan A kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey, X kuasa negatif 2. X kuasa negatif 2 ni, kalau kamu tak nampak, sebenarnya dia dah dalam keadaan pecahan. Jadi, X kuasa negatif 2 ni sebenarnya dia duduk belah atas. Jadi, bila kamu nak hilangkan negatif, kamu bawa dia pergi ke bawah. Nampak? Kita terbalikkan 1 dengan X. Nampak? Kita bawa dia ke bawah. Cumanya, dah ada negatif dekat belah atas, jangan ada negatif juga kat belah bawah. Salah. Dia kena kontra. Kalau negatif dekat atas, kat bawah dia jadi positif. Nampak? Sini negatif dekat atas, bawah dia jadi positif. Negatif dekat atas, bawah dia jadi positif. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey, cuba selesaikan soalan C, D, E. Cuba buat soalan C, D, E.
Okey, bagus. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan selesaikan soalan C, D, E. Boleh ke semua cikgu nak buat soalan C, D, E? Boleh. Okey, baik. Jadi kita pergi kepada soalan C . Okey. Tengok 6 kuasa negatif 5. Kalau kamu tak nampak ni sebenarnya dia dah belah atas. Jadi kalau kamu nak hilangkan negatif dia, kamu bawa dia pergi ke bawah. 1/6. Kuasa tadi negatif 5. Kita bawa ke bawah dia jadi positif 5. Kalau tak nak tulis positif tu pun tak apa. Dia tulis 5 sahaja. Okey. D. 5x kuasa negatif 3. Cara dia adalah jangan alih 5 sebab 5 ni kuasa dia kuasa 1. Jadi 5 tu kekal di atas. Cumanya X tu yang kuasa 3 bawa ke bawah. Okey. E. F ni 1/F kuasa 5. Dia positif kan dekat belah bawah. Jadi bila kita nak bawa dia ke atas boleh. Dengan syarat kita jadikan dia kuasa negatif 5. Ini jawapan soalan C, D dan E. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Baik. Okey, kita terus pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Jadi kalau kamu nampak soalan yang seterusnya ni, kamu tak perlu orang kata apa, tak perlu nak risau. Tak perlu nak risau. Cikgu akan buat soalan A, kamu akan cuba buat soalan B. Tapi cikgu nak dengar suara sikit lah. Boleh ke ni cikgu nak mula buat ni? Cikgu risaulah. Senyap je masing-masing ni. Boleh ke cikgu nak mula buat soalan tu? Boleh. Seorang je boleh. Mana lagi yang lain ni? Boleh ke? Boleh aja cikgu. Okey, baik. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan A. 2x kuasa 5, y kuasa negatif 3, kuasa 4 per x kuasa 2, y kuasa 5. Susah ke nak buat? Apa yang cikgu cuba nak bagi tahu adalah bukan benda baru. Nak selesaikan walaupun dia ada negatif. Kamu just tengok yang kita dah buat dekat sini. Selesaikan kurungan, selesaikan darab, selesaikan bahagi. Benda tu berlaku juga pada soalan A. Walaupun dia ada negatif, ya. Negatif tu tak ubah apa-apa pun. Sebab tu cikgu recap balik yang 3 rule tadi. 3 rule tadi tu yang penting. Yang rule keempat ni dia just orang kata hiasan. Dia nak bagi jawapan tu nampak lawa. Okey, cikgu akan selesaikan. Okey, yang pertama. Nampakkan nombor yang dalam kurungan. Okey, ni kuasa 1, ini kuasa 1. Buka kurungan. Jadi cikgu buka kurungan. 2 kuasa 1 darab dengan 4. Dia dapat 2 kuasa 4.
5 darab dengan 4. Kita dapat X kuasa 20. Y negatif 3 darab dengan 4. Kita dapat negatif 12. Ini dia. Kita dah buka kurungan dekat atas. Ada kurungan dekat belah bawah. Step yang sama kita ulang. 2 darab dengan 5. X. Kita dapat X kuasa 10. Y. 1 darab dengan 5. Kita dapat 5. Jadi kita dah buat kurungan dah. Kita dah buka kurungan dah. Okey. Sampai sini semua jelas ke? Cikgu nak tanya. Sampai sini semua jelas ke? Jelas. Okey. Jadi dekat sini, cara buka kurungan, kita pakai rule yang kita dah buat tadi. M darab dengan N. Okey, sekarang pendaraban. Pendaraban tak perlu buat sebab dia tak ada darab. Jadi nak buat apa? Teruslah pergi kepada AM bahagi AN. Atau ditulis dalam keadaan AM per AN. Dia akan jadi AM tolak N. Jadi dekat sini, apa maksud dia? Atas tolak bawah. Okey, 2 kuasa 4. Okey, 2 kuasa 4 buka kurungan. Kamu akan dapat 16. X, 20. Tengok cikgu tulislah. 20 tolak 10. Y, negatif 12 tolak 5. Benda yang sama je. Tak ada benda yang berubah pun. Okey, dekat sini 16. X, 20 tolak 10 dapat 10. Y, negatif 12, negatif 5. Kamu akan dapat negatif 17. Ini jawapan dia. Cikgu, tadi kita dah belajar tentang kuasa negatif. Saya nak hilangkan kuasa negatif. Boleh, tak jadi masalah. Kalau kamu nak hilangkan kuasa negatif, kamu tengok mana yang negatif. Yang negatif sekarang Y. Dia duduk belah atas. Jadi bila kita nak hilangkan dia punya negatif, 16. Dia kekal dekat atas sebab dia positif. X kuasa 10. Dia kekal dekat atas sebab dia positif dekat atas. Y, dia negatif dekat atas. Nak jadikan dia positif, bawalah dia ke bawah. Jadi inilah kalau jawapan dia dalam keadaan ada indeks negatif. Kamu boleh hilangkan dia punya kuasa negatif dengan ubah. Kalau dia negatif ke atas, bawa dia ke bawah, dia jadi positif. Kalau dia negatif dekat belah bawah, bawa dia ke atas, jadi dia positif. Jelas ke semua soalan A? Boleh faham? Boleh. Okey, yang lain mana ni suara ni? Jelas ke ni? Portia, jelas ke Portia untuk soalan Jelas A tu. ni? Okey. Jelas. Okey, baik. Okey. Jadi, daripada modul ni juga. Daripada modul ni juga. Kita cuba untuk selesaikan satu soalan iaitu soalan B. Okey. Cuba buat soalan B. Sama ke soalan ni dalam kamu punya buku modul? Cikgu nak tanya, sama ke? Ke lain? Sama. Sama jadi boleh buat terus. Yang ni cikgu dah buat, salin terus. Nanti cikgu nak jadikan dia sebagai homework. Siapa yang tak nampak, sila tengok kat depan. Okey, cuba selesaikan yang tu pula. Buka kurungan dulu. Lepas tu darab.
Okey, buat semua. Cikgu tunggu lagi. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Okey, 2 minit lagi. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Wafi dapat buat tak tu soalan tu? Tengah buat Kai error. dapat. Okey, Kai dapat tak tu soalan tu? Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi dekat sini cikgu akan selesaikan soalan ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kalau salah terus buat correction. Kalau tak tahu boleh terus tulis. Okey semua. Boleh ke cikgu nak buat ni? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey. Okey, Boleh. jadi okey, jadi tengok betul-betul Koyim, cikgu nak mula buat ni. Boleh ke Koyim? Alamak, masing-masing tak bersuara dah ni. Masing-masing off kamera ni. Cikgu kena buat satu tindakan susulan ni. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. 5P kuasa 4 darab. Okey. 1 darab 2. Kita dapat 3 kuasa 2. 3 darab dengan 2. Kita dapat Q kuasa 6. Nampak? Kita dah buka kurungan. Kita dah buka kurungan. Okey, seterusnya. 15P kuasa 6, Q kuasa negatif 4, saja macam biasa. Kat sini, kita selesaikan AM dalam kurungan N menjadi M darab N. Itu step pertama kita. Step yang kedua adalah daripada sini, kita ambil AM darab AN, kita akan jadi M tambah N. Jadi dekat sini, kita akan dapat 5P. P dekat sini dia kuasa 4. Jadi ada P tak kat sini? Tak ada. Jadi sebelum tu cikgu terlupa. 5 dengan 3 ni kamu gabungkan 5 darab 3 kuasa 2. P dengan Q lain-lain. Jadi kamu boleh je tulis P kuasa 4, Q kuasa 6. Hilang dah darab dia. Okey, 15 P kuasa 6, Q kuasa negatif 4. Kita selesaikan. 5 darab 3
5 darab 3 kuasa 2, kita dapat 45 P kuasa 4, Q kuasa 6. Lepas tu, cikgu salin balik 15 P kuasa 6, Q kuasa negatif 4. Sampai sini semua jelas tak sampai sini? Sampai sini semua jelas ke sampai sini? Jelas. Jelas Baik. tu. Okey, jadi cikgu teruskan dengan AM per dengan AN, dia akan jadi AM tolak N. Jadi kita akan dapat 45 dengan 15 ni, kalau kamu tekan kalkulator 45 bahagi 15, kamu terus akan dapat 3. P atas tolak bawah 4 tolak 6. Q atas ni 6 tolak dengan bawah. Kita dapat 6 tolak 4. Okey, jadi dekat sini 3. P 4 tolak 6 dapat negatif 2. Q 6 tolak. Tolak yang pertama adalah untuk bahagi. Tolak yang kedua adalah untuk negatif 4 tu sendiri. Jadi dekat situ, kamu tekan kalkulator ataupun kamu boleh baca Q kuasa 10. Jadi kalau kamu tak nak adakan negatif, pakai rule yang kita baru belajar tadi. Kalau negatif tu duduk belah atas, kita nak jadikan dia positif. Dekat sini kita bawa dia 3 Q kuasa 10. Kita bawa dia turun P kuasa 2. Inilah cara aplikasikan rule negatif tu. Kalau dia negatif dekat atas, dekat bawah dia jadi positif. Jelas ke semua untuk rule tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Yang lain nak dengar suara sikit. Boleh faham ke semua sampai sini? Boleh. Okey. Bagus. Salin. Cikgu bagi masa. Okey. Lepas ni kita ada masa 15 minit lagi. Cikgu akan tunjukkan rule yang terakhir. Iaitu kuasa dalam keadaan pecahan. Tapi apa yang cikgu nak cuba nasihat dekat kamu adalah indeks ni yang paling penting 3 rule yang pertama. 3 rule yang pertama tu. Mana? Yang ni cara kamu buka kurungan. Ini cara kita buka kurungan. Ini cara kita buat darab. Ini cara kita bahagi. Yang negatif jadi positif. Ini kita kalau kamu tulis jawapan macam ni betul juga. Pemeriksa tak boleh buat dia salah. Sebab jawapan tu betul. Kalau kamu tulis macam ni, betul juga. Kamu takkan sampai sini kalau kamu tak betul-betul kuasai rule pertama, kedua dan ketiga. Jelas ke semua? Boleh? Cikgu nak teruskan, boleh ke? Boleh. Okey. Jadi dekat sini cikgu dah ada ajar rule nombor 4. Lepas ni kita nak masuk kepada rule yang terakhir. Yang mana rule tu kuasa pecahan. Okey, jadi sebelum tu cikgu tunjuklah. Okey, kalau kamu nampak A kuasa 2/3. Sebenarnya sekarang ni yang rule nombor 4, rule nombor 5 ni adalah apabila indeks dalam keadaan pecahan. Bila cikgu cakap pecahan, maksudnya setiap pecahan dekat sini, dia mesti ada nombor atas dengan nombor bawah. A per B. Atas namanya numerator. Manakala bawah namanya denominator. Okey. Itu memang konsep pecahan. Dia mesti ada belah atas dan dia mesti ada belah bawah. Okey, sebelum cikgu teruskan. Untuk pecahan yang hanya boleh diberikan adalah ada dua je, numerator dan denominator. Tak boleh ada nombor bulat. Contoh 3 1/2 untuk pecahan ni kamu tak boleh. Untuk indeks tak boleh pakai. Kalau macam mana? Tak boleh ke pakai 3 1/2? Boleh. Cumanya kamu kena tukarkan dia jadi pecahan tidak wajar. Jadi darab tambah 2 darab 3 dapat 6 tambah 1 dapat
7/2. Bila kamu dah buat 7/2 baru kita boleh baca 7 ni numerator, 2 ni denominator. Kamu tak boleh ada pecahan dalam nombor bulat. Tak boleh bentuk begini. Okey, ni nota dia sebelum cikgu nak masuk kepada indeks pecahan. Okey, semua boleh ke cikgu nak teruskan? Boleh. Okey. Baik. Kenapa jelah semua diam ni? Okey. Jadi, untuk yang terakhir, banyak sangat. Banyak sangat. Cumanya, cikgu nak kamu faham satu je daripada banyak-banyak ni. Cikgu nak kamu faham satu je. Banyak ni. Apa benda yang ni? Cikgu just nak kamu faham benda ni. Maksudnya A kuasa M per N ditulis dalam keadaan N A kuasa M. Jadi dekat sini bila kita nampak dia dalam keadaan pecahan, sebenarnya dia melibatkan punca kuasa. Punca kuasa. Jadi bila kamu nampak apa-apa punca kuasa, sebenarnya tu adalah indeks kuasa. Cuma ni kuasa tu dalam keadaan kuasa pecahan. Sebagai contoh, cikgu tunjuk kalau cikgu dapat X 3/2. Dekat sini kamu tengok. Dekat sini cikgu nak baca adalah M mesti dekat belah dalam. N mesti dekat belah luar. Jadi cara kita nak tulis dia adalah X ni dikekal macam ni. Cumanya yang selalu buat silap adalah pada kedudukan. M pastikan duduk belah dalam. Jadi 3 ni dekat sini dia akan jadi duduk belah dalam. Manakala yang belah bawah mesti duduk belah luar. Ini dia. Inilah maksud cikgu. Apabila kita nampak dia sebenarnya kuasa pecahan, jadi sebenarnya dia adalah daya kuasa. Okey, jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Alamak, okey ke? Okey, kita baru nak kenal. Okey, sekarang ni kita akan cuba buat beberapa soalan. Kita akan cuba buat 4 soalan. Cikgu akan tunjukkan satu, lepas tu kamu buat yang seterusnya. Okey, tapi cikgu nak kamu nampaklah macam mana nak selesaikan tu. Okey, jadi cikgu highlight rule kita dekat sini. Okey. Jadi soalan A, B, D, E. Cikgu buat lagi satu contoh je. Soalan A je. Okey, 5 1/9. Kalau kamu nak senang, kamu baca macam ni. 5 kuasa 1. Okey, tulis 5 kuasa 1. Per 9 ni nak macam mana? Dia duduk dekat belah luar. Tu cara senang dia. Okey. Lepas tu cikgu buat B. Okey, baca belah atas. 11 tengok atas dia. 11 kuasa 1. 7 ni buat dia punya punca kuasa. 7 tu duduk belah luar. Jelas ke semua untuk soalan A dengan B? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak masing-masing cuba selesaikan 4 soalan ni. Soalan D, E, G, H. Bagi jawapan dalam bentuk punca kuasa. Bagi jawapan dalam bentuk punca kuasa. Kita dah nak habis dah masa. Buat. Dekat modul nanti buku ni. Apa? Buku yang soalannya dekat buku modul kan? Cikgu pun tak tahulah sebab ini tahun lepas punya. Kalau tak ada pun buat ada kan? Ada. Sekejap Dia ada, cumanya bentuk soalan tu je yang berbeza. Sebab cikgu nak buat buku tu sebagai homework. Kalau semua soalan sebiji, macam kita selesaikan soalan homework.
soalan dia berbeza-beza yang cikgu kalau kat buku ni sekarang ni. Ada yang berbeza, ada yang sama. Okay, okay. Soalan ni sama cikgu, sama-sama. Ha? Soalan ni sama cikgu. Ya betul. Sama Sama-sama. buat terus. Okay. Okey. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi cara senang dia adalah kita baca dulu kuasa yang belah atas. Cikgu nak mula buat boleh ke? Nak dengar suara ni masing-masing. Ada lagi 5 minit je kelas kita. Cikgu nak dengar suara. Boleh ke cikgu nak mula buat? Boleh. Okey. Okey, kita baca yang belah atas. N kuasa 1. N kuasa 1. Lepas tu yang belah bawah, letakkan belah luar. Okey, baca yang belah atas. 5 kuasa 2. Yang belah bawah, letak belah luar. P, baca belah atas. P kuasa 5. Yang belah bawah, letak belah luar. Tu cara dia. R kuasa 9. Yang belah luar, yang belah bawah, letak belah luar. Ni jawapan dia. Okey. Sampai sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Last. Last untuk kelas kita hari ni. Kita akan buat soalan yang terakhir. Sekarang daripada punca. Daripada punca kita nak nampakkan kuasa. Okey. Susah ke tak susah? Tak susah. Siapa cakap susah, dia tipu. Ataupun dia tak fokus. Okey, A. Tadi kita baca yang belah dalam dulu kan, 2 kuasa 1. Maksudnya 2 kuasa 1. Ni duduk belah bawah, kuasa 13. Tadi kita baca yang belah dalam dulu, 13 kuasa 1. Baru kita pandang 7. Tak susah. Okey, K. K ni kalau tak nampak kuasa 1. K kuasa 1 yang belah luar duduk belah bawah. Okey, sekarang cuba buat EGH. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan EGH. Okey, boleh ke semua buat EGH tu soalan kita yang terakhir dah. Okey, jadi masing-masing cikgu nak masing-masing boleh buka kamera. Okey, buka kamera. Dah nak habis kelas dah ni. Sampai habis kelas tutup kamera ni. Apa ni? Okey, buka kamera. Kai mana Kai? Boleh buka kamera. Okey, yang lain boleh buka kamera juga. Cikgu nak tengok soalan yang terakhir ni kamu tengah buat ke tak ni. Afif, mana Afif? Boleh buka kamera.
Okey, 1 minit lagi ya. Cikgu bagi masa untuk selesaikan. Okey, bagus. Okey, Portia je buka kamera. Bagus Portia. Mana lagi yang lain ni? Okey, dah habis dah. Kita pergi kepada soalan G dengan soalan H. Okey, cikgu nak selesaikan soalan G dengan soalan H. Boleh ke semua? Cikgu nak mula soalan G dengan H. Boleh. Okey. Baca yang belah dalam dulu 16 kuasa 5. Lepas tu 2 ni per 2. Tu je. M kuasa 7. Lepas tu yang belah luar ni duduk belah bawah. Tu je. P ni tak nampak. P ni tak nampak. Okey, dia kuasa 1. Ini belah luar ni 11. Okey, untuk siapa-siapa yang tak tahu, kalaulah yang macam ni kan, dia tak nampak sebenarnya dia kuasa 2 tau. Dia punca ni dia mesti ada kuasa. Kalau kamu letak kuasa 1, dia tak jadi pecahan. Sebagai contohlah. 16 kuasa 5 kamu pergi buat dia 1. Jadi kamu akan baca 16 kuasa 5 per 1. 5 per 1 ni 16 kuasa 5. Jadi dekat sini kamu kena ingat betul-betul. Jadi sini salah. Bila kamu tak nampak dia punya kuasa untuk di luar punca tu, sebenarnya dia adalah kuasa 2. Okey. Jadi habis sudah di sini ada 5 rule dah cikgu pergi kepada semua. 5 rule cikgu dah ajar kamu. Cikgu harap lepas ni kita dah habis dah indeks. Kita dah habis dah indeks. Cumanya untuk indeks ni cikgu nak kamu buat homework lah. Nanti cikgu akan tunjuk lah muka surat berapa. Tak susah pun. Kita ambil soalan yang senang-senang sahaja. Tak pun kita buat muka surat 9 kot. Okey. Jadi cikgu nak sembang-sembang sikit. Masing-masing boleh buka lah kamera. Kenapa malu-malu ni? Cikgu penat lah suruh buka kamera. Okey, Alan dah buka. Wafi dah buka. Okey, Afif mana Afif? Wan Zarif. Okey, jadi dekat situ habis dah 5 rule. Cikgu harap kamu boleh faham dah apa rule-rule yang cikgu dah ajar. Sebenarnya kalau kamu betul-betul faham ni, kamu dah boleh ajar dah kawan-kawan dekat sekolah. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk hari ni, dah pukul 7. Kalau siapa nak masuk kelas lagi, boleh masuk esok malam. Cumanya soalan yang sama je lah dan penerangan yang sama. Okey, jadi sampai situ sahaja untuk kita punya kelas hari ni. Terima kasih semua. Maaf